Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usuli wa qura'ih ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال إمام النووي رحمه الله تعالى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Kita sambung lagi muzakarah al-arba'in an-nawawiyah, masih pada hadis yang pertama daripada hadis 40 yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Pagi ini kita sambung lagi pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu, maka barang siapa adalah hijrahnya, barang siapa ilallah, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulullah? Ay qasada bi hijratihi wajh Allah wa taqarruba ilaihi la yakhlituha bi syai'in min ara'iha fa huwa kinayatun an takhlisin niyyah. Kata Imam Sa'duddin At-Taftazani, maksud dengan kata hijrah kepada Allah dengan Rasul itu ialah qasada bi hijratihi, dia niatkan dengan hijrahnya itu wajah Allah, akan zat Allah, wa taqarruba, dan nak menghampirkan diri dia ilallahi ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. La yakhlituha bi syai'in min ara'iha, tak bercampur sedikit pun hijrah dia tu dengan sesuatu selain daripada apa yang dia tuju tadi, itu kerana Allah dan kerana nak menghampirkan diri dia kepada Allah. Maka perkataan Nabi ni, kata faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, ni kinayatun an takhlisin niyyah, sebagai kinayah daripada ikhlas dengan niat. Sebab sebelum ni Nabi mula dengan innamal a'malu binniyati. Hanya sahaja amal tu dikira dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan tiap-tiap seorang tu dibalas bagi apa yang dia niat. Kalau gitu, kalau seorang tu ikhlas berhijrah kerana Allah, kerana Rasul,
Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya tu kerana Allah dan kerana Rasul. Diulang lagi sekali, Allah dan Rasul. Ini sebagai ta'ziman li hijrati, sebagai nak memuliakan program hijrah. Wa takriru lafzah, wa takriru lafzatu Allah wa Rasul li ta'zimil hijrah. Mengulang-ulangkan kalimah Allah dengan Rasul tu li ta'zimil hijrah, kerana nak mengagungkan program hijrah. Kaca asal makna hijrah ni dia kata al-khuruju min ardin ila ardin ukhra lillahi ta'ala, keluar daripada satu bumi kepada satu bumi yang lain, mana satu negeri kepada satu negeri yang lain kerana Allah Ta'ala. Itu dia panggil hijrah. Jadi tidak ada lagi hijrah, sabda Nabi la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah. Tidak ada lagi hijrah, itu tidak ada lagi hijrah di kalangan sahabat Nabi setelah mana berlakunya Fathil Makkah, pembukaan kota Makkah. Tetapi tidak dinafikan ada hijrah-hijrah yang tertentu, yaitu hijrah dari segi perilaku kita. Keluar daripada perilaku yang tidak baik kepada perilaku yang lebih baik, itu juga dipanggil hijrah. Kerana al-ibratu la bi khususis sabab walakin bi umumil lafzi. Pengajaran itu tidak boleh kita ambil dengan sebab khusus. Lafaz tersebut tentang hijrah daripada berpindah satu tempat ke satu tempat yang lain, tapi pengertian dan pengajaran itu boleh diambil daripada umumnya lafaz. Bermakna berpindah daripada perilaku yang tidak baik kepada yang baik, itu pun dikira hijrah. Jadi kalau seorang itu berubah, kata istilahnya hijrah, ini arti-arti hijrah, arti-arti hijrah. Maka hijrahnya kerana apa? Itu ada orang hijrah kerana apa? Kerana sejuk. Artinya bila lama sangat dia sejuk, dia tak ada modal jadi meletup. Maka kadang-kadang dia hijrah sebab dia meletup. Maka masuk meletup. Kenapa awak hijrah? Dia pun ceritalah gini sambil-sambil kongsi produk untuk bisnes. Lama-lama kembali pula bagi sedia. Maka hijrah itu bukan kerana Allah dengan kerana Rasul. Jadi tak semestinya berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu disebut oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani, wa anwa'ul hijrati khamsatun, dan bermula bagai-bagai hijrah itu ada 5. Pertama, al-awalu hijrah mimma nahallahu anhu, hijrah daripada barang yang ditegah oleh Allah Ta'ala daripadanya barang, yakni kita meninggalkan perkara yang dicegah oleh Allah Ta'ala, itu pun dipanggil hijrah. Liqaulihi, kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, wal muhajiru, dan bermula orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, ialah mereka yang membuang, meninggal barang yang menegah oleh Allah Ta'ala daripada barang. Berarti kalau orang tu dia tak semayang, kemudian dia sembahyang, maka dia panggil hijrah. Tak semayang tu mungkar, betul tak? Mungkar. Tak semayang tu mungkar, sembahyang tu ma'ruf. Itu. Jadi sebab tu kalau orang suruh sembahyang, bermakna dia amrun ma'ruf nahyul mungkar. Dua-dua sekali tak? Setengah-setengah orang yang nak tunjuk bijak, bukan bijak. Orang Kelantan kalau tak sabdu bijak tu maknanya bodoh. Nak tunjuk bijak. Kadang-kadang dia marah. Kau ada jemaah tabligh dia panggil dia ni. Jemaah tabligh dia suruh orang mari sembahyang masjid apa semua lah. Dia kata macam mana? Orang tabligh ni suruh buat benda ma'ruf.
tak berani cegah benda mungkar. Tengok cakap apa dia tu pelik. Nah, padahal bila suruh benda yang ma'ruf, automatik cegah benda mungkar. Al-amru bisyai' nahyu 'anidh-dhih. An-nahyu 'anisyai' amrun bididdihi. Gitu. Suruh dengan sesuatu perkara pada makna cegah sebelah lawan bagi perkara yang kita suruh. Cegah sesuatu perkara pada makna suruh sebelah lawan bagi benda yang kita cegah. Gitu. Dia tak boleh pisah. Amrun ma'ruf nahyun munkar tak boleh pisah. Maka kalau orang suruh benda ma'ruf pada makna cegah benda munkar. Gitu. Jangan kita cakap lagu tu. Apa berani suruh benda ma'ruf, tak berani cegah benda mungkar. Orang ni tak faham ma'ruf dengan mungkar ni. Kalau sudah suruh benda ma'ruf pada makna cegah benda mungkar. Suruh sembahyang maknanya jangan tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang tu mungkar dah. Mungkar gitu. Oh jangan berzina pada makna suruh kahwin. Ya tak lagi dah. Tak boleh pisah tu. Tu. Maka jangan kita kata orang yang suruh benda ma'ruf sahaja ni tak berani cegah benda mungkar. Orang cakap lagu ni tidak teliti apa ma'ruf, apa dia mungkar. Kerana dua tu tak boleh pisah. Jadi kalau seorang tu dia tak pernah semayang, tiba-tiba dia sembahyang, mana dia tinggal benda hak Tuhan larang. Apa? Tak semayang tu Tuhan larang, mungkar. Maka hijrah dia mana? Orangnya orang hijrah. Lagu tu. Tapi semayang dia tadi kerana apa? Tengok. Kalau malu tu imam ke atau bukan masuk bulan Ramadan, pergi masjid. Lepas Ramadan tak ada jadi masjid. Ada juga lagu tu. Dia ibadat kepada Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Hendaklah kamu tu jadi hamba bagi Allah. Jangan kamu jadi hamba bagi Ramadan. Itu Ramadan penuh surga. Dia tak pernah mari surga. Bila masuk Ramadan, mari penuh surga. Tak muat surga. Siap dia bagi tahu kepada pengurusi surga. Surga kita ni kena besar lagi. Tak muat ni. Padahal dia tu mari Ramadan ya. Tu pun 2-3 awal-awal Ramadan. Tengah Ramadan tu cegelang-cegeluk dah. Gaib jaga-jaga. Akhir-akhir Ramadan tak ada dah dia. Tenggelam dengan Lailatul Qamar. Dia ni nak raya dekat dah. Lepas Ramadan tak ada lagi. Ghaibal ghuyub hilang. Tu. Jadi pelik kita kadang-kadang orang ni. Padahal sembahyang yang afdal, yang banyak pahala, yang aktsaru sawab, sembahyang fardu. Sepatutnya sembahyang fardu ni penuh. Sembahyang fardu 5 waktu ni jemaah penuh. Tarawih tu sunat. Jadi kadang-kadang orang ni tak boleh beza hak fardu dengan hak sunat. Hak fardu tu lah lebih daripada hak sunat. Gitu. Tapi orang ni dia nak hak sunat lebih. Tengok. Semaya suruh asar 3 orang, Tok Imam, Tok Siok, Tok Bilal, cukup 3 orang. Tarawih penuh. Maka pelik lagu tu. Padahal semaya fardu tu lebih pahala. Ni kenapa tu? Ikut agama dengan cara hawa nafsu. Kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab hikam dia, min alamati ittiba'il hawa, setengah daripada tanda-tanda orang yang mengikut hawa nafsunya dalam beragama. Wa amma agama juga tapi ikut hawa nafsu. Tandanya bagaimana? Al-musara'atu min nawafilil khairat, bersegera kepada perkara yang sunat, wattakasulu 'anil huquqil wajibat, segan malas untuk menunaikan perkara yang wajib. Tu tengok. Kalau rajin benda sunat, benda wajib pun dia buat, tu bagus, tu betulnya. Wajib rajin buat. Hak sunat belum-belum buat. Ni tak hak sunat berani, suka. Tapi hak wajib malah. Itu tanda orang tertipu dengan hawa nafsu. Macam tadi, tarawih tu sunat, sembahyang 5 waktu ni wajib.
Hak dia mari surahnya terawih 5 waktu tak hari. Akan pelik lagu tu. Nah, tadarus Quran itu sunnah. Ngaji Quran dengan tok guru itu wajib. Okey, masuk Ramadan tadarus Quran itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Jibril alaihi salam yalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Nah, Jibril ini tiap-tiap malam Ramadan jumpa dengan Nabi tadarus Quran. Jadi kita pun tadarus Quran. Nah, tapi Nabi tadarus Quran belajar dengan Jibril. Kita tadarus kita sama-sama tak malam. Tu dia kata tak apa. Awak walau bowling, saya kanak bodoh lebih kurang je kita tu. Nah, janji kita baca dia ya. Nah, Tuhan Maha mengetahui lah tu. Nah, sudah. Memanglah Tuhan Maha mengetahui malah ngaji dah tu. Malah ngaji. Kalau tu imam malam ni tadarus Quran, setiap kumpulan tadarus akan diketuai oleh ustaz tajwid, guru Quran. Pakak-pakak monggo lagi. Takut bawa baca sikit tak betul, baca sikit tak kena, malah ngaji. Jangan gitulah. Baca Quran dengan tajwid itu wajib. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan bacaan Quran kamu sebagai tartil. Arti tartil itu tajwid. Tajwid itu ri'ayati makharijil huruf wa sifatihi wa waqfihi wa waslihi wa ibtidai. Meraihkan tempat keluar huruf, sifat-sifat huruf, wakah wasal ibtida ayat. Itu tajwid. Maka alim ulama kata tajwiduhu fardun kamas salat. Mentajwidkan bacaan Quran bila kita nak buka mulut baca Quran, tidak ada hukum membaca Quran tu wajib melainkan Al-Fatihah, rukun qauli dalam sembahyang. Lain daripada Al-Fatihah hukumnya sunnah. Nah, Fatihah wajib. Tapi bila kita nak buka mulut nak sebut ayat Al-Quran, ketika tu berlaku hukum wajib baca dengan tajwid. Wa ingkaruhu kufrun, dan ingkar kewajiban membaca Quran dengan tajwid itu kufur, sebagaimana ingkar kewajiban sembahyang 5 waktu. Nah, kalau kita kata sembahyang tak wajib, ikutlah nak sembahyang tak apa, kafir selalu walaupun kita sembahyang. Sama orang kata baca Quran tak apa, tak tajwid pun baca gila ke mana apa. Nah, wala boleh tak apa. Kat sini. Anak bodoh ke apa. Nah, alhamdulillah pun tak apa. Baca gila ke mana. Kufur orang cakap itu. Wajib kena baca dengan tajwid. Maka nak baca dengan tajwid kena musyafahah dengan guru. Apanya musyafahah? Berbibir mulut. Apa berbibir mulut dengan tu guru? Cium mulut tu guru? Bukan. Artinya kita tengok tok guru baca, dengar tok guru baca, sebutan guru kita baca bagaimana, kita baca seperti itu. Kalau tok guru kita tak tegur, bermakna bacaan kita tu betul. Jadi jangan orang panggil kita tu termasuk hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, rubba qari lil Quran fal Quranu yal'anu. Ramai orang yang membaca Quran tetapi Quran melaknati dia. Itu. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama hijrah ni termasuk juga kata Imam Sa'duddin At-Taftazani mimma nahallahu anhu. Mana tinggal daripada barang yang telah menegah oleh Allah daripada barang. Asani yang keduanya hijratul qabail li ta'allumil fadail. Tu mana hijrah beberapa kumpulan untuk menuntuti kelebihan. Termasuk juga lah hijrah menuntut ilmu. Itu juga hijrah. Tu orang daripada mana-mana negeri bagi ke Kuala Lumpur, ke mari ke Selangor, ke ataupun kita orang Selangor ke pergi ke Mekah, ke pergi ke Mesir ke, untuk apa? Untuk menuntuti ilmu. Itu juga adalah hijrah. Begitu juga hak jemaah tabligh dia buat dia kan, keluar, dia panggil keluar khuruj. Dia keluar, istilahnya khuruj.
Nah, itu pun hijrah. Jadi sebab tu orang tabligh tu kita anggap dia muhajirin. Nah, kita orang yang tak khuruj, tak keluar ni ansar. Sepatutnya kena jadi ansar. Apa? Penolong muhajirin. Ni kadang-kadang surau tu dia letak awal-awal lagi di depan. Surau ni ada tak letak? Ada letak. Dilarang jemaah tabligh datang ke surau ini. Oh. Dilarang jemaah tabligh datang ke masjid ini. Loh, macam masjid Abah yang punya masjid ni wakaf. Hak Allah. Sebab tu bila kita bina masjid tu kita bina masjid untuk Allah. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati qusuran. Barang siapa yang membina bagi Allah akan masjid, maka Allah membina baginya di dalam syurganya satu mahlikan. Itu sebab tu masjid ni ialah wakaf. Tapi kadang-kadang nazir masjid dia jadi hak milik dia. Ataupun kerana masjid ni dia yang punya, dia seorang buat, kerana dia Datuk Seri, Tan Seri, orang kaya, gaji-gaji tu imam kau nazir pun dia yang bayar. Siapa jabatan agama Islam pun tak sanggup nak terima masjid dia. Maka dia anggap masjid ni yang dia punya. Tu imam pun dia bayar gaji, dia bagi rumah, dia bagi kereta. Nazir masjid 10,000 gaji. Maka dia anggap orang ni kerja dengan saya. Awak semua pekerja saya. Bukan khidmat ke jalan Allah. Tegur orang lagu ni. Ada masjid ini ada di Selangor ni. Maka ustaz-ustaz tu imam, nazir-nazir hak kerja bawah dia memang dianggap tak ada maruah. Tak ada maruah, dia maki apa saja kata kena, dia caci. Sebab apa? Awak bekerja dengan saya bayar gaji, tak cukup lagi duit saya bayar. Gaji saya bagi bulan-bulan tak cukup. Itu bukan kerja agama lah gitu. Itu kalau syarikat yang berhak CEO boleh lah gitu. Masjid tak boleh gitu, surau tak boleh gitu. Kerja masjid surau ni khidmat kerana Allah. Duit orang bayar gaji itu sebagainya hidup atas muka bumi ni memang lah. Toke tu imam kerana Allah belaka, batu tu imam nak makan apa? Tu imam mari masjid guna kereta ke jalan kaki sini. Tu imam dah bina dana dah. Kerana Allah tu hak besar. Tapi habuan dunia tu sebagai urusan hidup di dunia, bukan tujuannya untuk habuan dunia. Habuan dunia ni tak ada sikit pun nilainya dengan agama. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak habuan dunia kami boleh weh. Tapi wama lahu fil akhirati min nasib. Tapi untuk akhirat habuan dia sikit pun dia tak dapat. Jadi ilmu hak kita mengajar, kita jadi tu imam, kita uruh masjid, tadbir masjid, apa semua tu bukan kerana nak habuan tadi. Main mengajar masjid pagi-pagi. Berapa? Diman. Bayar berapa? 400. 400 tak lagi 500 lah. Allah. Kalau gitu peti sejuk mahal lagi pada mung saya ustaz. Peti sejuk 1,000 lebih dah. Begitu ni. Kehina tu kalau ustaz nak mengajar agama tapi demand. Main-main dengan dunia. Orang nak bagi berapa ikutlah. Itu sebagai orang yang berterima kasih. Kita mengajar, kita jadi tu imam. Tapi bulat hati kita nya kerana Allah. Gitu. Tetapi jangan tak apa kerana Allah nak free. Ada juga lah tu. Waktu tak kerti bahasa macam ustaz mari daripada planet Namek, makhluk asing mana. Jangan lagu tu. Itu. Baik. Itu yang kedua. Asalisu yang ketiganya hijratu min aslama min Makkah. Hijratu man aslama min Makkah gitu. Hijrah mereka yang Islam daripada Mekah. Maksudnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu jemaah tabligh hak mari ke masjid surau kita tak mampu nak buat kerja pergi ziarah rumah-rumah orang untuk itu mari ke masjid surau kita. Dia orang luar mari
tolong buat hijrah kita yang tak mampu. Maka kita jadi Ansar, tolong dia. Bagi ruang untuk dia, permudahkan urusan dia. Gitu. Begitu juga jemaah yang datang ke tempat orang, dia pun kena hormat juga. Tu kadang-kadang ada juga diwak kepala dia sendiri, itu pun tak kena juga. Masing-masing kena faham. Sebagai pendatang, maka kena hormat orang tempatan. Orang tempatan kena tolong orang yang mendatang. Gitu cara Nabi SAW buat kepada muhajirin dengan Ansar. Itu. Yang ketiga, yang keempatnya Arabi'u min Makkah ilal Habasyati, hijrah man aslama min Makkah ilal Habasyati, hijrah mereka yang telah masuk Islam daripada Mekah kepada Habasyah. Itu sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, sahabat Nabi terdahulunya minta izin dengan Nabi untuk hijrah ke Habasyah, karena dikenakan Raja Habasyah An-Najasyi ini seorang Nasrani, Masihiyun. Agamanya masih lagi mempercayai Allah sebagai Tuhan. Dan terkenal dengan adil. Tidak menghukum orang itu didasarkan dengan bangsa, etnik atau fahaman agama, tidak. Itu adil. Sebab tu Islam ni apabila Nabi SAW dapat kuasa di Madinah, maka Nabi tidak membina daulah Islamiyah. Tidak. Ini perlu kita kena cermati. Yang mengatakan daulah Islamiyah itu alim ulama. Daulah Islamiyah yang pertama didirikan oleh Nabi SAW di Yathrib. Nabi sendiri tidak letak nama daulah Islamiyah, negara Islam. Betul? Nabi letak nama Yathrib Madinatul Munawwarah. Madinah. Apa Madinah? Yakni negara maju. Tu Madinah, maknanya Nabi bercita-cita supaya penduduk Yathrib menjadi orang yang mutamaddin. Apa? Yang membina peradaban. Itu hebat Nabi dalam berpolitik. Nabi tak letak nama Daulah Arabiyah wal Quraisyiyah, negara Arab, negara Quraisy. Daulah Islamiyah, tidak ya kan? Betul? Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Itu cara pemikiran Nabi dalam berpolitik. Kemudian Nabi menyatukan semua penduduk Madinah. Nabi kata aja kan? Nabi buat wasiqah Madinah, piagam Madinah. Kita kata perlembagaan Madinah. Nabi kata, hadza kitabu Muhammadin, ini ialah ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muslimuna min Makkah, innal muslimuna min Quraisy, sesungguhnya orang Islam daripada Quraisy yang pendatang berhijrah. Wal muslimuna min Yathrib, orang Islam yang asal pribumi di Yathrib. Wal Yahudi, dan orang Yahudi. Orang Yahudi ni banyak kabilah-kabilah dia. Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan pelbagai bani-bani yang lain itu banyak. Dia keturunan dia tu banyak. Bani Israel yang duduk di Yathrib. Kenapa? Karena percaya kata bahawasanya Nabi yang terakhir di sinilah. Mereka menunggu-nunggu daripada datuk nenek keturunan gitu. Wal Yahudi walahiqa bihim, dan mereka yang bersama-sama dengan mereka itu siapa? Di kalangan Nasrani Najran. Ada lagi orang-orang yang kafir belum masuk Islam. Nabi kata innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Nabi kata sesungguhnya mereka itu semua ialah satu ummah, satu nation. Satu bangsa, satu warga negara. Daripada negara-negara yang lain, daripada manusia-manusia yang berada negara-negara yang lain. Tengok Nabi SAW. Selain dia mempersatukan Aus dan Khazraj, mempersatukan Muhajirin dengan Ansar di atas dasar ukhuwah Islamiyah, Nabi mempersatukan semua orang-orang yang duduk di Madinah, walau beza bangsa, suku, kaum, hatta agama sekalipun, disatukan sebagai satu bangsa, satu ummah.
Itu di atas ukhuwah wataniyah dia panggil. Semangat kebangsaan, semangat nasionalisme, semangat hubbul watani minal iman. Cintakan tanah air, negara, bangsa, itu bahagian daripada iman. Buat perjanjian siap. Orang Yahudi kalau tentera siapa-siapa musuh mari serang Madinah, Yahudi, Nasrani semua kena pertahankan Madinah. Sama juga kalau orang nak mari serang Yahudi, kita orang Islam akan pertahankan orang Yahudi di Madinah. Itu. Tu. Kemudian tak boleh buat musuh. Wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak boleh buat permusuhan. Tak boleh balah, tak boleh berseteru atas dasar bangsa berbeza ke, agama berbeza, tak boleh. Kenapa awak musuh dengan dia? Dia Cina, dia India. Tak boleh itu. Kenapa awak musuh dengan dia? Sebab dia Kristian, sebab dia Buddha, Hindu. Tak boleh. Melainkan kalau nak bermusuh, illa 'ala zalimin. Itu dalam Quran sebut, wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak boleh buat permusuhan melainkan di atas orang yang zalim. Arti zalim itu melanggar undang-undang. Walaupun dia Arab, dia Muslim, tapi kalau dia langgar undang-undang, dia tetap diambil salah. Itu cara Islam. Itu pemerintahan Islam. Hak sejati lah. Kalau hak kita hak tidak sejati mana ni? Dia ada asabiyah, ada orang panggil berat sebelah tu sebelah ni lagi. Nah. Tengok Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika mana dia jadi khalifah, balik daripada peperangan, baju besi dia gantung di kuda. Ketah balik daripada peperangan, tiba-tiba tengah jalan baju besinya jatuh, diambil oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ambil. Dia tahu kata ni baju Sayyidina Ali, dia curi. Siapa di rumah dia, mana baju besi aku? Tak ada. Tengok-tengok ada di tangan Yahudi. Kata, mau curi baju besi aku? Tak, ni baju besi aku. Mana bukti ni baju besimu, Amirul Mukminin? Ini baju besi aku. Ini ada tanda-tanda begini. Tak, ni baju besi aku sebab duduk tangan aku, ini aku punya. Maka naik kok. Masuk mahkamah. Naik kok masuk mahkamah. Belawai Amirul Mukminin, raja orang mukmin, naik mahkamah. Lawan dengan Yahudi. Kenapa? Baju besi itu Sayyidina Ali kata itu milik dia. Yahudi itu kata itu milik aku. Bila naik mahkamah, tok hakim, qadi kata mana ya Amirul Mukminin bukti saksi? Kalau tak ada bukti pun saksi. Baju besi semua gitu dia ni. Nak bukti macam mana? Akhirnya ada saksi. Siapa saksi? Anak dia Hasan dan Hussein. Qadi kata mana boleh anak jadi saksi untuk bapa. Meneh semua bapa kalau anak boleh jadi saksi mesti dia bela pak dia. Kata ni. Pak dia curi pun dia kata dak, pak dia jahat pun dia kata baik dengan pak. Maka tertolak, tak boleh. Akhirnya qadi menghukumkan keputusan baju besi itu milik Yahudi. Tengok. Keluar mahkamah, Yahudi itu terpinga-pinga duduk dalam mahkamah, bengong, keluar je, nganga. Dia kata kenapa mu tak keluar, dah menang dah kes ni. Kata aku bengong ni, aku duduk negeri mana ni, aku duduk ada negara mana ni, negara Yahudi ke negara Islam ni? Aku ni orang Yahudi lawan dengan raja orang Islam di negeri orang Islam yang punya kuasa dia. Aku tak ada kuasa, rakyat jelata biasa, kena bayar cukai lagi kerana dia bukan orang Islam. Tapi bila main mahkamah, menang aku, bukan menang raja. Itu kan pelik. Akhirnya Yahudi itu masuk Islam sebab apa? Wah, ini betul-betul agama yang benar. Itu Sayyidina Ali dengar Yahudi itu masuk Islam, suka dia. Baju besinya aku hadiah, kamu ambil. Asalnya pergi beri mahkamah siap, tapi oleh kerana masuk Islam Yahudi tadi, suka Ali, tak ada lah, paling dia gembira sekali. Kita pun kalau orang masuk Islam tu lah paling kita happy sekali. Tapi kita tak boleh paksa lah, ikrah fiddin. Tidak boleh paksa orang lain masuk Islam. Tu kadang-kadang orang kita ni dia tak boleh beza tentang agama dan kemanusiaan. Dia tak boleh nak beza tu. Kalau perhati molek-molek.
Contoh, surau kita ni diuji oleh Allah banjir. Nah, habis kapek-kapek apa kena. Sebelah surau ni ada kuil, tokong, atau gereja, ikutlah rumah-rumah ibadat orang bukan Islam tu sama setara je belakang. Nah, kena juga. Tiba-tibanya orang Kristian atau orang bukan Islam mari bantu kita, tolong kita bersih kapek, gapo basuh. Macam mana pemikiran kita? Masya Allah, bagusnya. Ada tu ni, kami doa kamu masuk Islam lah. Itu bagus, gitu bagus. Tapi sama juga kita bila kita pergi tolong juga bersih tempat rumah ibadat dia, tapi jadi lain. Betul tak? Apa ni? Kafir ni, tak boleh, haram. Jadi pelik lagu tu. Ni orang tak faham. Syirkah insaniyah. Nah, bertolong-menolong, ta'awun alal insaniyah itu tak sama hukumnya ta'awun alal diniyah. Kita tolong dia bersih gereja dia ke tokong dia tu bukan untuk ajak orang mari sembah tokong ni, mari ibadat sini, bukan. Untuk tolong dia sebagai manusia, sama-sama duduk dalam negara kita, duduk dalam kampung kita, sebagai saudara sewarga negara, gitu. Yang haramnya kalau kita pergi bersih gereja tokong, mari semayang sini. Mari semua. Itu baru syurkah diniyah dia panggil. Bersekutu, bersyarikat, tolong-menolong, ta'awun di atas dasar keagamaan. Adapun kita pergi bersih tadi bukan tolong-menolong di atas dasar keagamaan, di atas dasar kemanusiaan. Ini kadang-kadang ustaz kita pun tak berapa nak faham ni antara kemanusiaan dengan keagamaan. Al-insan qabla tadayyun. Kemanusiaan bicaranya dulu sebelum daripada tentang agama. Maka Islam ialah agama kemanusiaan. Itu. Baik. Itu maka ketika itu orang Islam minoriti hijrah ke Habsyah dapat perlindungan. Tengok. Apakah bila kita berkuasa kita tidak buat seperti itu? Lebih lagi Islam. Kalau Najasyi yang ketika itu Kristian, melindung umat Islam yang minoriti mari menumpang duduk di dalam negara dia. Apakah Islam tidak buat seperti itu, menindas, memaksa? Tak. Maka kena faham surah gambaran Islam yang sebenar. Memang gambaran Islam ni agama Islam. Apa? Salama yaslumu salman wa silman wa salamatan. Agama yang selamat, sejahtera. Agama yang mendahulukan aman, kemudian baru iman, salam, kemudian baru Islam. Itu al-amnu qablal imani wassalamatu qablal islami wal insanu qablat tadayyuni. Itu keamanan sebelum bicara keimanan, keselamatan, kesejahteraan sebelum bicara tentang keislaman, kemanusiaan sebelum bicara tentang beragama, keagamaan. Itu yang dibuat oleh alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak ahli sunnah wal jamaah, mesti ekstrim atau liberal. Dia dua tu, ekstrim atau liberal, tasyaddud atau tasahul. Adapun kalau ahli sunnah wal jamaah pasti tawassut, tengah-tengah, moderat. Tidak tasyaddud, tidak ekstrim, dan tidak tasahul, tidak liberal. Itu baik. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya al-khamisu, yang kelimanya hijratu man aslama, hijrah orang yang telah masuk Islam, minha daripada Habasyah ilal Madinati, kepada Madinah. Tapi kata Imam Sa'duddin At-Taftazani, dia kata wa hadza huwal muradu minha huna. Inilah hijrah-hijrah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Tapi dia kata Allahumma illa, akan tetapinya ayyuqala, bahawa dikatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi kama taqarrara fil usuli qala Taybiyyu. Akan tetapinya bahawa dikatakan oleh ulama, walaupun disebut 5 ni orang panggil hijrah yang dimaksud dalam hadis ni, tetapi al-ibratu bi umumil lafzi,
ibrah pengajaran itu diambil daripada umum lafaz, la bi khususis sabab, tidak dengan khususnya sebab. Artinya walaupun hijrah itu kalau dikira Nabi kata tidak ada hijrah setelah mana Fathil Makkah, tetapi tetaplah orang panggil pengertian pengajaran inti daripada hijrah itu tetap berulang-ulang sampai kepada saat sekarang ni. Itu. Kemudian kata dia nabinya, wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa adalah ia hijrahnya itu kerana dunia. Apa makna kerana dunia? Ai li gharadiha wa mata'iha, kerana balasan dunia dan mata benda dunia. Jauh-jauh mari masjid surah kerana apa? Kerana nak dunia, nak imbal balah. Itu pun orang panggil termasuk juga tu, kerana dunia. Itu. Tapi payah payah. Sebab tu kalau orang tanya hamba, ustaz, hak ustaz ikhlas sekali mengajar mana? Ustaz ni payah sekali nak ikhlas. Dia mengajar orang suruh ikhlas tu mudah. Dia sendiri nak ikhlas tu payah. Kalau orang tanya hamba mana tempat hak paling ikhlas sekali mengajar, tak ada di pondok dah. Di pondok hamba memang tak ada yuran, tak ada duit, siapa nak mari mengaji pun mari, tak ada masalah, terbuka open. Tapi kalau turun kaki je nak pergi surau masjid, sudah. Hak ni berapa ratus hak ni. Hak ni berapa ratus hak ni. Hak tu kat Allah. Bahaya sungguh. Maka sebab tu nak suruh ustaz ikhlas, banyak selalu tak sedia fikir berapa. Hak tu lagu tu. Tapi jangan kita fikir hal dunia lah. Itu lah. Rezeki ni bukan duduk di situ. Ada satu tempat hamba mengajar. Bui berapa? 100 tak siapa. Tak apa. Hamba tetap ngajar, tak putus-putus. Akhirnya dia bui banyak. Pasal apa banyak hari ni? Kata kita tanya pengurusi, pasal apa banyak ni? Kata alhamdulillah ada masjid siapa kata. Itu ada gitu. Ada satu peristiwa hak hamba siapa keluar ni ingat. Orang hak bui duit ni, pengurusi surau ni, dia cuba uji hamba, tak bui. Dulu awal-awal balik Mesir dulu pernah lagu tu, sekali tak bui apa lagi, tapi gelisah dah tu. Sudah gugak keimanan. Kali kedua tak bui pula. Dia tempat tu surau tu sebulan 4 kali tak bui pula. Sudahlah, macam mana ni nak tanya, malu. Tak tanya ke nak bayar kereta, nak bayar sewa rumah, nak bayar dengan apa? Dengan daun kering, dengan bulu ketiak. Kali ketiga tak payah pula. Sudahlah, aku tak sengaja dah surau ni. Sudahlah, mari ni syaitan mari. Malaikat pun mari juga, syaitan mari, malaikat pun mari. Dia kata, mu ngaji pondok mula tok guru mu minta tak pitih? Tak minta ke? Mana tutup guru minta? Kita pandai-pandai pergi sipek, we ketuk guru. Hotel kita, we ketuk guru. Sebulan-sebulan, we ketuk guru. Tok guru tak minta pitih. Apa tiba-tiba mu nak mengajar sikit sebanyak, mu boleh sebatas lidah nak minta pitih lagu ni? Tak boleh lah pitih nada. Syaitan mari pula. Gelisah gelisah balik-balik pula bini kata, mana? Tak we pula. Bagi kat. Sudah. Sudah uji Tahu-tahu lama dah. Tiba-tibanya dia pun jemput orang ni lah. Haji ni jemput, kata ustaz, company saya ni ada, dia orang kaya. Company saya ni ada buat macam cuti dengan kaki tangan di hotel di Melaka sikit-sikit. Kita nak jemput ustaz sertai jugalah rombongan kita ni. Boleh bagi tazkirah atau apa. Anggap ni hadiah bulan madu saya, sebab saya tak sempat nak pergi kenduri kahwin ustaz. Maksud tu baru balik Mesir awal-awal. Kahwin tu dia tak sempat nak mari kenduri kahwin. Kita berfikir, dah lah tak WPT dah kuliah kan, tak apa pergi lah. Hotel pergi lah. Gigi pendek ceritanya, akhir tu dia biasalah, dia syarikat ni dia ada bonus. Bonus kepada ni pekerja-pekerja dia. Jadi akhirnya tiba-tiba diumum, ada juga bahagia ustaz. Kita kata kita kerja bina syarikat dia.
Kata-kata ku, mana tu haji bagi ke kita ni? Banyak ni, banyak. Dekat 30, bukan 30 ringgit, 30K ni. Banyak ni. Pasal apa ni kata? Tak mari duduk, bukan duduk tasgirah sangat pun. Duduk main swimming pool. Duduk berendam, duduk bergalak lah. Apa pula sampai 30K ni? Dia kata, Ustaz ingat tak? Ada dulu saya ada tak pernah bagi duit ke Ustaz kuliah. Kita buat macam melekat lah. Bila tak ingat lah kita. Nah, kita ingat lah saya ada. Kalau Ustaz ingat molek 3 kali Ustaz. Dia ingat, dia sengaja rupanya. Sebenarnya saya sengaja. Saya nak tengok Ustaz ikhlas ke tak. Mari lari ke tak. Ternyata alhamdulillah Ustaz ikhlas. Sedap-sedap dia kata aku ikhlas. Aduh, kata ya Allah ya Rabbi. Kalau Tuhan buka agak hijab, dia tak tahu kita duk pegang dengan nafsu dengan syaitan. Nah, kata kalau haji nak buat kau orang lain abang kata janganlah. Ambo sendiri pun pegang kuat, tapi alhamdulillah berkat ngaji dengan tutup guru pondok hak ikhlas, mereka pun tak minta duit ke apa, meneh juga boleh mari juga. Biarlah gi juga. Nah, dalam hati kata jangan duk ujilah orang lagi. Dia ingat kalau kita ikhlas sangat. Dia tak tahu kita duk pegang dengan syaitan, dengan nafsunya habis ring, bergocor sparring. Nah, tu. Baik. Ini dia panggil majazun mursalun min babit tasmiyati syai' bismi mahallihi. Ada apa dah tu? Kemudian kenapa dipanggil dunia? Ta'nisul adna. Nah, dunia ni maknanya apa? Kara yang dani, yang sangat rendah berbanding dengan akhirat, yang sangat hina, yang sangat sikit, yang sangat kecil, dan yang dikira sebagai muannas. Ta'nisul adna maknanya muannas. Sebab tu bila dinisbah kepada tempat maka jadi muannas. Nah, jadi muannas. Kita kata aku cinta kepadamu wahai negaraku Malaysia. Kena kata aku cinta kepada kamu, maknanya ana uhibbuki, aku cinta kepada engkau. Engkau ki itu kenapa? Kerana Malaysia ni ialah dunia, negara. Maka setiap negara, setiap yang dinisbahkan kepada tempat, ni dunia ni, tanah ni dikira sebagai muannas, perempuan, ta'nis. Lagi pula dani, yang sedikit. Maka dunia ni benda yang paling sikit daripada benda yang paling sikit. Nah, ketika mana para sahabat tu dihak harta ghanimah dalam peperangan Uhud, harta faid ataupun ditinggal oleh tentera kafir, lari, yang duduk-duduk jaga di bukit-bukit Uhud turun, takut tak ada bahagia, berebut. Akhirnya membawa kepada kekalahan. Lalu bersyair oleh Sayyidina Ali, dia kata apa? Hiyad dunya aqallu minal qalili wa 'ashiquha adhallu minadh dhalili. Itulah dunia, benda yang paling sikit daripada benda yang paling sikit. Tapi walaupun benda tu sikit, mahal dia di mata hati orang-orang kita. Sangat mahal. Tanah sekepingnya sekangkang kera. Tanah sekangkang kera, kera kaki luah lah. Tapi berkelahi adik-beradik, ya Allah, putus dahaga ada. Kenapa? Kerana berebut tanah. Maha bagi dia. Padahal dunia ni benda yang paling sikit daripada benda yang paling sikit. Sebab tu kalau kita cari dunia sungguh-sungguh sekalipun, apakah boleh menandingi Qarun? Kalau boleh menandingi Qarun, hebat. Qarun kan kaya sungguh. Qarun ni kaya tak kaya, harta siapa jupuk dalam tanah di kawasan negeri mana, semua orang panggil harta Qarun. Padahal dia mati Mesir tu. Cari di Damansara ni, jupuk harta, pakai harta siapa? Harta Qarun. Jadi kalau kita kaya setara Qarun, baru puas hati. Setara tu kaya duk mana? Dalam bumi juga. Tengok. Wa 'ashiquha adhallu minadh dhalil. Orang asyik masuk dengan dunia
orang ni lebih hina daripada binatang yang paling hina. Apa yang paling hina? Nah, tidak lain tidak bukan sebut sendirilah. Babi. Tu babi, khinzir, khanazir. Itu paling hina. Lebih hina daripada itu lagi artinya orang yang mabuk asyik dengan dunia. Maka jangan. Nak lagi kalau kita tu tukar hak akhirat lebih dengan dunia hak korang. Tu lagi hina. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa patut mu tukar benda yang dani, benda yang kurang. Pada dunia ni memang kurang. Dengan benda yang lebih baik. Benda yang lebih baik. Walal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan kekal. Kata ulama mufassirun, kalau Allah Ta'ala kata walal akhiratu khair, cukup bagi orang yang basirah, mata hatinya celak, untuk dia tamak berlomba nak kepada akhirat. Tapi bukan semua orang yang mata hatinya celak. Ada hak celak tapi ngatuk. Celak juga tapi ngatuk. Aku mana dah tu ni? Bobon apa akhirat. Maka Tuhan tambah lagi. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu baik, lebih baik dan lebih kekal. Tu pun kita tak nampak lagi akhirat. Allah. Wak hijau agama biar nampak akhirat. Sebagaimana sahabat lagi tu kata Sayyidina Umar, lau kushifal hijab, kalau dibukakan tabir, kami ni boleh nampak syurga, neraka, nikmat-nikmat syurga, azab-azab neraka, mazdatu yaqinan, tak bertambah apa-apa ya keyakinan kami. Apa maksud? Yang ini sama, mereka beribadat sebelum daripada mati seperti orang yang telah mati melihat syurga dan neraka. Gitu. Kita kena lagu tu. Buat kita jaga apa kak? Yakin tu yakin ada syurga, ada pahala. Tapi ilmu yakin lah. Sikit-sikit gitu lah. Ada lah kot, duk main ada lah kot pahalanya. Gitu. Cuba kalau nampak nikmat syurga. Ada lagi tu. Semaya nampak bidadari. Ada lagi tu. Tak ada orang segar semayang bidadari boh. Nampak nikmat syurga tapi tak nampak. Maka hak tak nampak tu diusahakan seakan-akan nampak. Seperti para sahabat Nabi, mereka tu kalau dibukakan hijab, keyakinan mereka tidak bertambah. Apa tidak bertambah? Dah sama di level yang paling tinggi dah. Gitu dah. Nabi. Barang siapa yang hijrahnya li dunia yusibuha. Dunia untuk habuannya. Awim ra'atin yang kihuha, atau kerana perempuan yang dinikahi akan dia. Ini orang panggil mimba bi'atfil khasi adalah ammi, bab atafkan yang khas di atas umum. Dunia tu umum. Salah satu daripada mata'ud dunia ialah mar'ah, perempuan. Dunia ni umum. Dunia emas, perak, pangkat, apa lagi? Tanah, duit juta-juta, dunia lah. Perempuan pun termasuk daripada habuan dunia. Maka ni Nabi kata awim ra'atin yang kihuha, atau perempuan yang dinikahi akan dia ni, orang panggil mimba bila atfil khas. Sebut perempuan ni dia panggil ba'atafkan yang khas, yang ni perempuan alal am ni di atas yang umum. Mana dunia ni umum sebagai apa? Isya'aran, sebagai menyedarkan kita bi annan nisaa, dengan bahawasanya perempuan itu a'zamu dararan, ialah sebesar-besar mudarat. Ada sungguh sebesar-besar mudarat sungguh. Tu ustaz kau gapo kau memang hebat lah nampaknya, atau kapten general, ni saja tak. Tapi kalau ngabi ni lembek selalu. Okey. Ya. Tu nak ayat kata, orang perempuan ni jangan ni. Besar sungguh bisa dia. Tu. Tapi kalau orang tu dapat sabar, kalau perempuan yang galak, mudah-mudahan dia naik ke makam wali. Itu. Banyak wali-waliullah isterinya galak. Mana galak ni maknanya
buah sikit ni. Dan orang yang dapat sabar dengan kegalakan istrinya, maka orang ni ada orang panggil sipi-sipi dengan para-para nabi yang dulu. Tengok, Nabi Lut istrinya bukan setakat galak, kafir nah. Nabi Nuh istrinya pun kafir. Dalam Quran Allah Taala kata, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Tuhan buat perumpamaan dengan istri nabi-nabi. Mana? Yang kafir kedua-duanya mana? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Tapi tak pernah kita dengar cerita Nabi Nuh, Nabi Lut maki bini dia ke apa. Nah, tak ada. Itu sabar seorang suami di atas kejelekan isteri. Itu satu daripada mujahadah para nabi. Itu. Pak tu Syekh Junaid Baghdadi, bini dia galau. Bini dia galau, bekeng. Maki hamung dia begitu. Jadi anak murid dia kata, ya Sayyidi, cari bini lain lah. Bapa duk bini dengan orang lagu ni mulut tak jaga. Katanya Imam Junaid Baghdadi, ini perempuan yang paling aku sayang sekali. Sebab apa? Sebab dia tidak pernah kagum dengan apa-apa keramat yang ada pada aku. Itu Imam Junaid Baghdadi boleh jalan atas air. Dia kata, itik pun boleh. Saya gitu kan. Bini dia tak berasa heran. Dia boleh terbang di udara. Burung pun boleh ya. Tak ada boleh. Jadi bini dia tu tak menganggap apa-apa pada dia. Kehebatan apa-apa yang berlaku, bini dia tak pandai sikit. Maka tak mengganggu hati dia. Syekh ni, maka dia sangat sayang bini gini. Walaupun galak. Tu lagu tu. Habis. Hai, nak berhenti mana kita ni? Pukul 7.30 dah. Air pun tak ada ni. Kita berhenti situ dulu boleh tak? Awi mra'atin yang kihuha, atau dia hijrah kerana perempuan yang dinikahi akan dia. Ini kerana ada orang panggil peristiwa ketika itunya cerita Ummu Qais. Nah, seorang sahabat itu dia berhijrah liyatazawwaja imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Itu ceritanya panjang situ, insya-Allah kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Para hadirin semua, sebagaimana sebelum Ramadan tu amat janji nak bawa siji wakah. Itu amat janji nak bawa siji wakah yang bercerita dah hari tu. Kalau hak tak ada tu amat boleh sikitlah. Siji wakah ni kita buat jual beli batu bata, satu bata harga RM20. Kita ayat dah itu rasanya nak buat jual beli tapak, tapi tapak mahal sangat, RM100. Amo minta kontraktor kecil buat kira bata. Jadi bata satunya RM20, tapi bukan bata semata-mata. Mana ada orang jual RM20, beli di langit mana bata RM20, mahal sungguh. Maknanya bata tu pasir, semi, besi masuk dah dalam bata. Jadi siapa-siapa yang nak berwakah, ada pelajar pondok ambo di belakang tu. Siji wakahnya betul lagu ni lah. Siji wakah. Jadi kalau dia wakah RM20 tu, dia boleh ambil dah siji. Maknanya satu bata. Kalau dia wakah 100, bermakna 5 bata. Dia satu juga. Satu juga, saya 100 nak ke. Bukan sebab siji, kerana Allah Ta'ala. Siji ni sebagai kenang-kenangan saja. Berapa? Sebab ada gambar hamba sini. Awak sifat taruh dalam poket lah. Itu saja sijinya. Lagi pula nak mudah kita kira berapa bata lagi tak cukup dan sebagainya. Jadi setakat ni hak kita telah terkumpulnya 30,000 baru. Yang kontrak tersebut itu kalau hak paling moleknya kena ada dalam 500 ke 800,000. Baru sedap projek tu boleh jalan. Nak tunggu 9,434,952 ringgit, tak tahu bila. Maknanya biar ada dulu, boleh start projek tu, boleh gerak dah. Ada buat. Mana kiki aginya kalau dia naik dah tiang masjid ke berapa asrama pelajar naik, mana tahu orang nak pergi semi ke, nak pergi bata ke, bukan dalam bentuk duit, nak beli dulu. Kita mana tahu. Jadi nak ada dulu orang panggil modal tu. Paling kurang katanya kontraktor ada 500 pun boleh sedap dah. Pahala ni jangan kata 500,000. 100,000 pun tak ada, baru 30,000. Jadi hamba
mohonlah para hadirin semua ni tolonglah mudah-mudahannya bulan-bulan Ramadan ni diganda lebih daripada bulan-bulan biasa. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Tuhan kata perumpamaan orang yang infak di jalan Allah hartanya ialah seperti dia tanam satu benih yang naik 7 tangkai setiap satunya keluar 1, dan Allah Maha Kuasa nak lipat kali ganda lebih pada tu lagi. Nak bulan Ramadan ni hak sunat jadi wajib pahalanya, hak wajib beratus kali ganda, dan tidak ada hak pun Tuhan boleh gandakan lagi pahala. Janji kita ikhlas. Jadi mudah-mudahan yang berwakaf mendahulukan dengan jutaan ribuan terima kasih, dan senantiasa mendoakan mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga bi ghairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau hak kurang daripada RM20, dia nak juga ada orang panggil sebutir batu ke sebutir seming ke sebutir pasir ke, masuk juga orang panggil wakaf. Hak pada RM20 ke bawah tu kita sediakan tabung. Tabung-tabung tu bubuhlah RM1 pun tak apa, RM5 tak apa, kita akan kira juga. Tapi hak orang panggil hak siji wakaf ni kita asing. Sebab hak daripada tu barulah kita tapung dengan hak daripada tabung. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.